Bersama semula dengan Cikgu Warida, bab 4 pengeluaran. 4.1 konsep pengeluaran, kos dan hasil. Fokus kita adalah 4.1.5 hubungan antara perubahan output dengan jumlah kos, kos purata, kos marginal dan kos berubah purata. Untuk menjelaskan hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos, kos purata, kos marginal dan kos berubah purata, jadual 4.4 ditunjukkan semula di sini untuk memudahkan penerangan. Hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos. Okey, ini adalah jadual 4.4, tapi di jadual yang baru ini cikgu buatkan kepada dimasukkan kolom menunjukkan pola bagi kos purata, pola bagi kos marginal dan pola bagi kos berubah purata. Ya, di mana kita dapat lihat di sini pada peringkat awal pola ini menurun dan kemudian mencapai minimum. Setelah mencapai minimum iaitu paling kos tahap paling rendah, dia akan meningkat semula. Ini adalah kos purata. Begitu juga dengan pola kos marginal. Kita lihat di sini dia akan menurun permulaannya, kemudian mencapai minimum dan kemudian meningkat. Begitu juga dengan pola kos berubah purata. Baiklah, kita akan tengok hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos. Pada output sifar, kita lihat di sini ya, pada output sifar iaitu di sini, jumlah kos adalah tetap iaitu RM100 ya, jumlah kos. Dan kemudian jumlah kos makin meningkat apabila tingkat output meningkat. Kita akan lihat di sini jumlah kos meningkat seiring dengan peningkatan output. Jumlah kos meningkat daripada RM100 kepada RM495 apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 8 unit. Ini bermakna jumlah kos berhubung positif dengan jumlah output, iaitu selari ya, dia meningkat dan jumlah kos juga akan meningkat. Didapati perubahan jumlah kos adalah sama dengan perubahan jumlah kos berubah pada satu tingkat output. Ini adalah kerana kos tetap tidak berubah pada setiap tingkat output dalam jangka masa pendek. Demikianlah hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos. Seterusnya, kita akan lihat hubungan antara jumlah output dengan kos purata. Kita lihat di sini apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 6 unit, ya, kos purata menurun. Ini adalah kos purata dan cikgu highlightkan pada yang kuning ini, ya, nilai yang paling minimum, ya. Jadi kita lihat di situ kos purata menurun daripada RM150 sehingga mencapai nilai minimumnya iaitu RM57.50 pada unit output yang ke-6. Ini bermakna apabila output meningkat, dan kita lihat ya, apabila output meningkat setelah 6 dan ditingkatkan kepada 6 unit, kepada 7 unit dan 8 unit, kos purata meningkat daripada RM59.30 kepada RM61.90. Kesimpulannya, kos purata menurun pada peringkat permulaan. Kita lihat di sini ya, menurun, mencapai nilai minimum dan kemudian meningkat. Itulah dia hubungan antara jumlah output dengan kos purata. Seterusnya, kita lihat hubungan antara jumlah output dengan kos marginal. Begitu juga untuk kos ini, cikgu highlightkan yang minimum. Apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 4 unit, kos marginal menurun daripada RM50 kepada nilai minimumnya iaitu RM30. Dan apabila output meningkat daripada 5 unit kepada 8 unit, kos marginal meningkat daripada RM35 kepada RM80. Ya, ni pola untuk kos marginal. Kesimpulannya, kos marginal menurun pada peringkat permulaan, mencapai minimum, kemudian meningkat. Demikianlah
hubungan antara jumlah output dengan kos marginal. Seterusnya, kita lihat hubungan antara kos purata dengan kos marginal. Okay, ya. Apabila jumlah output meningkat, kos purata dan kos marginal, kolom yang ini dan juga yang ini, semakin menurun sehingga mencapai nilai minimum masing-masing. Kemudian kos purata dan kos marginal meningkat apabila jumlah output meningkat. Dan kita dapat lihat di sini apabila kos purata semakin menurun, kos marginal berada lebih rendah daripada kos purata. Di sini kita lihat ya, menurun dan tapi kos marginal lebih rendah berbanding average cost ya. Pada setiap tingkat keluaran. Lihat di sini. Kos purata 150, kos marginal 50. Dan kita lihat kos purata adalah lebih besar berbanding dengan kos marginal. Sebaliknya, apabila kos purata semakin meningkat, kos marginal berada lebih tinggi daripada kos purata. Ya, kita lihat di sini apabila ianya meningkat semula dan kita akan lihat kos marginal adalah lebih tinggi daripada kos purata pada setiap tingkat keluaran. Kita lihat di sini. Output yang ketujuh, dia meningkat menjadi RM59.30 bagi kos purata, tetapi kos marginal meningkat lebih berbanding dengan kos purata. Kos purata akan menyamai kos marginal apabila kos purata mencapai nilai minimum iaitu antara output ke-6 unit dan ke-7 unit. Seterusnya kita akan lihat hubungan antara output dengan kos berubah purata. Kalau kita lihat pola untuk kos adalah kos pengeluaran adalah sama ya, semuanya permulaan akan menurun, kemudian dan setelah mencapai titik minimum, kos-kos itu akan meningkat. Lihat hubungannya, apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 5 unit, kos berubah purata menurun daripada RM50 hingga mencapai nilai minimumnya iaitu RM39. Apabila output meningkat 6 unit kepada 8 unit, kos purata meningkat daripada RM40.80 kepada RM49.50. Maka kesimpulannya, kos berubah purata menurun pada peringkat permulaan mencapai nilai minimum dan kemudian meningkat semula. Lensa ekonomi. Titik penutupan operasi firma dalam jangka pendek. Situasi tindakan yang wajar. Sekiranya harga lebih daripada average variable cost, ya, kos berubah purata, jadi tindakan yang wajar adalah meneruskan operasi. Ini adalah kerana jumlah hasil dapat menampung kesemua variable cost dan sebahagian total cost. Jika firma meneruskan operasinya, kerugian yang ditanggung hanya setakat sebahagian total cost sahaja. Jika firma berhenti operasinya, jumlah kerugian firma adalah lebih besar iaitu kesemua total cost. Jika dalam keadaan situasi harga sama dengan average variable cost, ya, price sama juga dengan average variable cost, maka tindakan yang wajar adalah juga meneruskan operasi, di mana di sini jumlah hasil dapat menampung kesemua kos berubah variable cost sahaja. Pada keadaan ini, firma boleh memilih sama ada untuk meneruskan operasinya kerana jumlah kerugian firma bagi kedua-dua situasi adalah sama besar iaitu kesemua kos tetap. Namun, jika price lebih kecil daripada average variable cost, tindakan yang wajar adalah berhenti operasi. Ini adalah kerana jumlah hasil tidak dapat menampung semua variable cost. Jika firma meneruskan operasinya, sebenarnya kerugian adalah lebih besar iaitu kesemua total cost dan sebahagian variable cost. Jadi, untuk mengurangkan kerugian, firma akan berhenti operasinya dan menanggung jumlah total cost sahaja. Okey, ingat ya. Sini cikgu nak berkongsi sedikit nota, iaitu apabila output meningkat, jumlah kos semakin meningkat.
Manakala kos purata, kos marginal dan kos berubah purata menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum, kemudian meningkat. Yang kedua, hubungan antara kos purata iaitu average cost dengan kos marginal cost ialah apabila AC menurun, MC lebih rendah ataupun kurang daripada AC. Apabila AC minimum, MC sama juga AC. Apabila AC meningkat, MC lebih besar daripada AC. Ingin cikgu berkongsi firman Allah daripada surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Sekian, terima kasih.